Kita ke majlis malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadrat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabihi insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dan dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang diberikan akal yang waras dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dihormati Fatih atau imam kita, tak lupa juga Fadil Tuan Bilal, kemudian seterusnya Syed Tuan Siak, seterusnya pengurusi masjid, jawatan kuasa, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita lah, kita tangguhkan selama 4 bulan ni sebabkan PKP ni kan. Jadi kalau tempat lain tu sebenarnya saya pun dah lama dah start dah. Daripada awal bulan Julai itu dah start dah tempat-tempat beberapa buah masjid dan surau kita dah start mengajar. Dan malam ni kita di sini lah. Dan pengajian kita nak katanya sebulan sekali lah untuk setakat ni pada PKP ni. Baik, insyaAllah kita sambung kuliah kita, kitab apa, Aqidatul Najin. Aqidatul Najin. Saya tersilap bawa kitab, saya bawa kitab Durus Samin pula. Siapa ada lebih tak yang Jawi? Jawi ada lebih? Boleh. Saya suka Jawi. Nah, tuan ambil yang Rumi dah. Boleh? Saya nak yang Jawi dah. Okey, Jawi. Cumi mata pun tertinggal. Pinjam cumi mata cuba bakar. Semua tertinggal, tuan-tuan. Nak cepat kan? InsyaAllah. Tu pun tak berapa clear nampak Kejap jauh sebanyak roket nampak. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung muka surat apa tu? 26. Ini tak? Kita macam lain sikit. Boleh sikit. Boleh, ini cuba kan. Belum bawah Okey, insyaAllah. Dan tak ada pun sebab berkata oleh ahli bidah. Oh, itu dah sudah kan?
Rasa dah sudah ni, dah bertanda kitab ni. Kitab ni dah bertanda 1493 muka surat 27. Betul tak? Muka surat 27 tu, tuan tak datang ke tu, imam tak datang. Ni dah bertanda. Betul kan? Muka surat 27 1493. Jumpa kan? Ayat dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ketahui olehmu, pesurat 27. Yang Jawi lah. Yang Rumi, yang tuan tadi 24. Surat 24. Baik, insyaAllah. Ketahui olehmu murad daripada ta'aluk memberi berkas itu, iaitu mengadakan atau mengadamkan mungkin. Ketahui olehmu murad. Mana murad ni maksudlah. Maksud murad maksud. Maksud daripada ta'aluk memberi bekas ataupun ta'aluk tasir itu, iaitu mengadakan dan mengadamkan mungkin. Maka erti mengadakan itu mengeluarkan mungkin daripada adam kepada wujud. Dan erti mengadamkan itu iaitu bahawa menjadikan akan sesuatu yang ada itu akan tiada. Menjadikan sesuatu yang ada itu akan tiada. Seperti barang yang telah dahulu daripada ketiadaannya. Ketiadaannya lah. Baik, kita masih lagi dalam pembahasan bab kata kudrat dan iradat. Kudrat dan iradat. Kudrat iradat ini ta'aluknya kepada jami'il mumkinat, kata. Jami'il mumkinat, pada sekian benda-benda yang mungkin. Dan ta'aluknya itu ialah ta'aluk taksir, memberi bekas dalam mengadakan dan mentiadakan sesuatu benda. Mengadakan, mewujudkan ataupun mengadamkan sesuatu benda. Itu dikatakan kudrat iradat, ta'aluk dia lah. Kita ulang semula. Ketahui olehmu murad. Mana murad maksud? Maksud daripada memberi bekas itu iaitu mengadakan atau mengadamkan mungkin. Maka erti mengadakan itu mengeluarkan mungkin daripada adam, daripada tiada kepada wujud. Dan erti mengadamkan itu iaitu menjadi bahawa menjadikan akan sesuatu yang ada itu akan tiada, seperti barang yang terdahulu daripada ketiadaannya. Okey, itu dikatakan ta'aluk kudrat iradat. Itu ta'aluk dia taksir. Kudrat iradat itu ta'aluknya, kalau sebut dalam kitab Matan Sanusi, al-qudratu wal idaratu kan muta'alliqani ala jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat itu ta'aluknya kepada sekalian benda-benda mungkin. Apa benda mungkin? Alam lah. Benda mungkin ialah alam. Okey. Kemudian kudrat pula, kan, dia ada perbezaan dengan iradat. Walaupun dua-dua tu ta'aluknya kepada benda mungkin, tetapi kudrat iradat berbeza juga dari segi ta'aluknya yang lebih mendalam lah. Kalau ta'aluk kudrat itu kepada mengadakan dan mentiadakan mungkin, dan ta'aluknya taksir, memberi bekas. Kemudian ta'aluk iradat ialah ta'aluk taksis, ta'aluk menentukan suatu benda tu. Kita ulang semula. Ketahui olehmu murad. Mana murad ni maksud daripada ta'aluk memberi bekas itu iaitu mengadakan atau mengadamkan mungkin. Maka erti mengadakan itu mengeluarkan mungkin daripada adam kepada ada, mengeluarkan benda yang tak ada kepada wujud, daripada tak ada kepada ada. Dan arti mengadamkan itu iaitu bahawa menjadikan akan sesuatu yang ada itu daripada ada kepada tiada pula.
Kita dikatakan mengadamkan, mentiadakan. Ain dal mim atau adam, mentiadakan. Seperti barang yang dahulunya daripada ketiadaannya. Baik, kemudian bermula bahagi mungkin itu ada 4 bahagi. Mungkin pula terbahagi kepada 4. Benda mungkin terbahagi pada 4. Apa dia mungkin? Alam lah. Jadi benda alam ni mungkin ada terbahagi 4. Pertama, mungkin maujud ba'dal adam. Pertama, mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin ada sesudah tiada. Seperti masa sekarang, maka dahulunya tiada. Masa sekarang ni dahulunya, sebelum masa ini adalah sebelumnya tak ada lah. Sebelum kita wujud dalam dunia ni, sebelumnya tak ada. Masa sekarang, sebelumnya tiada. Masa sekarang ni sebelumnya tak ada lah. Masa sebelum lah. Masa sebelumnya ada. Kita sekarang berada di masa kita sekarang. Masa sekarang berapa bulan? Kita sekarang berapa bulan? 25 kan? Kita sekarang 25 bulan 3 tahun 2000 bulan 25 bulan 7 tahun 2020. Semalam berapa bulan? 24. Kan? 24 lepas tu 3. Jadi masa sekarang ini tak ada sebelum ini. Sekarang ini kita berada di masa ini. Kita dikatakan mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin ada sesudah tiada. Seperti masa sekarang, maka dahulunya tiada. Kedua, mungkin ma'dum ba'dal adam. Mungkin tiada sesudah wujud. Artinya mungkin yang tiada sekarang ini dahulunya ada. Artinya mungkin yang tiada sekarang ini dahulunya tiada. Seperti segala zaman yang telah lalu. Seperti zaman yang telah berlalu dahululah. Jadi zaman telah berlalu tu takkan ada ke zaman sekarang. Kalau ada pun berbezalah. Tak samalah. Kerana zaman itu berlalu. Zaman para nabi dulu kan, zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in dan sebagainya. Semasa itu telah berlalu. Itu dikatakan sebagai mungkin ma'dum ba'dal adam. Mungkin tiada sesudah daripada wujud, sesudah pada ada. Artinya mungkin yang tiada sekarang ini dahulunya ada, seperti segala zaman telah terlalu sebutnya. Yang ketiga, mungkin sayujad. Mungkin selagi akan ada. Mungkin sayujad, mungkin yang selagi akan ada. Artinya mungkin yang lagi akan datang. Iaitulah seperti hari kiamat. Iaitulah seperti hari kiamat. Maknanya mungkin yang akan datang. Bila? Allah alam lah. Tak tahu kita lah kiamat tu berlaku bila. Tetapi yang diberi pada kita tu ialah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda besar masih lagi belum wujud. Yang ada tanda-tanda kecil lah banyak berlaku. Baik. Yang keempat, mungkin ilmu Allah. Mungkin ilmu Allah itu annahu lam yujad. Annahu lam yujad, bahawa sesungguhnya dia tidak ada ataupun dia tidak diperdapatkan. Mungkin, benda mungkin yang alam lah. Benda mungkin ilmu Allah Ta'ala itu annahu lam yujad, bahawa sesungguhnya dia tidak diperdapatkan. Artinya mungkin yang diketahui Allah Ta'ala bahawasanya tiada dijadikan dia. Seperti berimannya Abu Jahal. Seperti berimannya Abu Jahal, berimannya Abu Lahab, dan juga berimannya kafir-kafir Quraisy Mekah, yang mustahil dia tidak akan beriman. Dia akan beriman, mustahil dia akan beriman. Yang jelas mereka dah mati dan keadaan tidak beriman. Jadi keempat-empat mungkin ini ditakluk oleh kudrat dan iradat. Keempat-empat ini, pertama tadi mungkin ma'dum ba'dal adam. Yang kedua mungkin ma'dum ba'dal akam. Yang kedua mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin ma'dum ba'dal maujud. Okey. Kemudian mungkin sayujad. Kemudian mungkin ilmullah annahu lam yujad. Okey. Jadi keempat-empat mungkin ini ditakluk oleh kudrat
dan juga iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya disebut dalam kitab Matan Solusi ataupun kitab Umum Barahin, dinyatakan di situ bahawa al-iradat, kudrat wal iradat muta'alliqani ala jami'in mumkinat. Kudrat dan iradat itu takluknya kepada segala benda-benda mungkin. Segala benda-benda mungkin, itulah alam. Faham tuan-tuan? Baik. Baik, seterusnya bermula bahagian Adam itu pula terbagi kepada 4 perkara. Bermula Adam itu terbagi kepada 4. Pertama, Adam makhluqat fil azali. Adam makhluqat fil azali. Adam mana ketiadaan lah. Ketiadaan segala makhluk-makhluk pada azali, iaitu qadim, tiada ta'aluk akan dia oleh kudrat dan iradat. Mana azali itu qadim lah. Ada makhlukat, ketiadaan segala makhluk-makhluk pada azali, iaitulah dalam masa qadim, tiada ta'aluk dengan dia oleh kudrat iradat. Jadi kudrat iradat tidak ta'aluk kepada benda-benda yang pada azali. Kudrat iradat tidak ta'aluk kepada benda azali. Kudrat iradat ta'aluk kepada benda-benda mungkin. Benda-benda mungkin itulah alam. Jadi dia tak ta'aluk kepada benda yang pada azali. Itu dikatakan bahawa Adam makhluqat fil azali, ketiadaan segala makhluk pada azali, iaitulah qadim lah. Mana tiada ta'aluk dengan dia oleh kudrat iradat. Dengan ittifaq ulama kerana bahawasanya bukan mungkin dan sesungguhnya wajib adamnya. Kenapa? Kerana azali ini ialah benda yang mungkin. Bahawasanya bukan mungkin. Kerana benda azali ini ialah benda yang bukan mungkin, sedangkan dia azali adalah benda yang qadim. Dan sesungguhnya wajib adamnya makhluk pada masa azali itu. Wajib adamnya makhluk pada azali. Jadi pada azali tidak ada makhluk. Makhluk ada selepas daripada azali. Kedua, adamnya pada barang yang dahulu daripada wujudnya. Yang kedua, adamnya tiadanya pada barang yang dahulu daripada wujudnya, maka ta'aluk keduanya dengan dia. Jadi ta'aluk keduanya kudrat iradat itu dengan dia. Yang kedua, adamnya tiadanya pada barang yang dahulu daripada wujudnya makhluk. Adamnya daripada barang yang dahulu daripada wujudnya makhluk, maka ta'aluk keduanya kudrat iradat dengan dia. Dengan dia dalam genggaman kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau berkendaknya kekal atas adamnya, jikalau berkendak Allah Taala kekal atas adamnya makhluk, dikekalkannya akan dia makhluk. Dan jikalau dikehendak dihilangkannya makhluk, dihilangkannya adamnya makhluk, maka dijadikan wujudnya makhluk yang baharu. Yang baharu pada tempatnya, yang baharu pada tempatnya. Jadi Adam ini dia tidak takluk kepada azali. Kudrat iradat itu tak takluk pada azali, tapi kudrat iradat itu takluknya kepada benda-benda yang mungkin. Gitu. Segala benda-benda yang mungkin. Ulang semula. Kedua, adamnya pada barang yang dahulu daripada wujudnya, daripada wujudnya makhluk, maka takluk keduanya kudrat iradat dengan dia makhluk. Artinya dalam genggaman kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Jikalau berkendaknya Allah Ta'ala kekal atas adamnya makhluk, dikekalkannya akan makhluk tadi. Dan jikalau dikendaknya dihilangkannya makhluk akan adamnya, maka dijadikan makhluk. Jadikan wujudnya makhluk yang baharu pada tempatnya makhluk tadi. Di mana dia lahirkan? Dia lahirkan kat mana? Makhluk ni tinggal kat mana? Dia tinggal dekat kampung pantai. Dia lahirkan di kampung pantai lah. Gitu. Yang ketiga, adamnya kemudian daripada wujudnya, itu pun ditakluk oleh keduanya juga. Yang ketiga,
Adamnya, kan, kemudian daripada wujudnya makhluk. Adamnya makhluk, kemudian daripada wujudnya makhluk. Itu pun ditakluk oleh keduanya kudrat iradat tadi. Ditakluk juga kudrat iradat. Mana mengadamkan sesuatu kemudian daripada wujud dia. Kalau belakang tadi, kan, yang di belakang tadi mewujudkan dia. Mewujudkan dia. Adamnya makhluk pada barang yang dahulu daripada wujudnya. Okay. Yang ketiga ni, adamnya makhluk kemudian daripada wujudnya. Itu pun ditakluk oleh keduanya juga. Yang keempat, Adam mungkin. Yang keempat, Adam mungkin yang diketahui Allah Ta'ala bahawa tiada dijadikannya. Sepertinya iman Abu Jahal. Seperti iman Abu Jahal. Yang keempat, Adam mungkin yang diketahui Allah Ta'ala bahawa tiada dijadikan dia. Seperti imannya Abu Jahal. Dan yang umpamanya, maka ditakluk oleh keduanya kudrat iradat tadi dengan ditilik pada zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mustahil jatuhnya itu arid. Aridnya penentangan. Dan yang menentang itu tiada menafikan mungkin yang bangsa zati, yakni asli. Inilah kaul yang sahih. Ini adalah kaul yang sahih ataupun pendapat yang sahih. Dan kata kil tiada ta'aluk keduanya dengan dia, kerana ditilik kepada ta'aluk ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ketiadaan jatuhnya. Ketiadaan jatuhnya mungkin. Dan dapat dihimpunkan dua kaul ini dengan bahawasanya mengadakan dengan ta'aluk itu dikenaki dengan dia ta'aluk suluhi. Dan orang yang berkata tiada ta'aluk itu ditinggalkan atas ta'aluk tanzil hadis. Dan orang yang berkata tiada ta'aluk itu ditanggungkan. Dan orang yang berkata tiada ta'aluk itu ditanggungkan atas ta'aluk tanzil hadis saja. Wallahu alam. Itu susah sikit pembahasan je lah. Cuma kita nampak dia ada 4 pembahagian Adam. 4 pembahagian Adam. Kalau atas tadi, yang sebelum tadi pun ada 4 pembahagian. 4 pembahagian mungkin. Pada mungkin ada 4 pembahagian. Adam ada 4 pembahagian. Ain dal mim mana Adam. Mana Adam ni ketiadaan sesuatu lah. Seterusnya kita masuk wal ilmu dan ilmu. Ilmun dan kata musannif wal ilmun. Kita lihat sifat ma'ani yang seterusnya, iaitulah ilmun, mengetahui ataupun pengetahui ataupun mengetahui. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, wal ilmu artinya yang ketiga daripada sifat ma'ani itu iaitu ilmu. Artinya mengetahui, iaitu sifat yang maujudat, yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ta'aluk ia dengan suatu atas wajah meliputi dengan dia, atas barang yang ia dengan dia tidak terdahulu sembunyi. Atas wajah meliputi dengan dia, atas barang yang ia dengan dia tiada terdahulu oleh tersembunyi. Tiada terdahulu oleh sembunyi. Jadi ilmu Allah SWT itu luas, meliputi sama ada benda tersembunyi ke tak tersembunyi. Kalau kita tak tahu benda tersembunyi. Bila dah zahir benda tu kita tahu, oh ada benda ni. Tapi kalau ilmu Allah Ta'ala ni sama ada benda tersembunyi ke tak tersembunyi pun, kan, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang akan dijadikan, siapa yang akan dilahirkan hari ni, semua Allah Ta'ala tahu. Siapa yang akan mati hari ni, berapa orang yang akan mati hari ni, semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pula terbatas pengetahuan kita. Kalau ada orang beritahu ada orang bersalin hari ni, kita tahu orang ni bersalin, kan, rumah orang ni bersalin. Kalau orang beritahu pada kita lah, tak ada beritahu, tak adalah. Okay. Kita juga kalau ada orang mati hari ni, kalau ada orang beritahu ada orang mati, tahulah kita. Kalau tak ada beritahu, tak tahulah. Mungkin 2-3 hari kemudian baru tahu, oh dah mati lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tahu saya dah. Tak ada siapa beritahu. Baik, kita lihat semula
Apakah dikatakan ilmun? Mengetahui. Artinya mengetahui iaitu sifat yang maujudah, yang wujud, yang berdiri ia dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang ta'alluq ia dengan sesuatu atas wajah, meliputi dengan dia, atas barang yang ia dengan dia, tiada tersembunyi, tiada terdahulu tersembunyi. Mana suatu benda itu diketahui Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak didahului oleh tersembunyi. Kalau kita tahu suatu benda itu sebelum tu kita tak tahu. Bila dah beritahu baru kita tahu. Sedangkan Allah Taala tahu dah benda yang tersembunyi, benda tak tersembunyi, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diketahui akan yang terdahulu dan lagi akan datang. Masya-Allah. Jadi Allah Taala tahu benda yang terdahulu dan benda yang akan datang, dan yang sekarang dengan ilmunya yang satu. Dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala yang satu. Maka diketahui barang yang di dalam 7 petala langit dan yang dalam 7 petala bumi. Masya-Allah. Jadi Allah Taala tahu perkara yang terdapat dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kita hanya tahu benda yang nampak je, tak nampak tahu. Benda dalam bumi tak tahu. Bila kita gali kan baru tahulah. Tak gali tak tahu kan. Tak gali tak tahu apa benda dalam bumi tu. Itu juga benda dalam langit. Benda di langit ni pun kita pun terbatas pandangan mata kita. Kerana langit ni sangat luas. Langit pertama pun kita tak nampak. Kolap macam tu kan. Kolap lagi pertama tak nampak. Macam mana bentuk yang sebenarnya wallahu alam. Cuma kalau hari siang kita nampak langit biru tu jelah. Kita nampak langit biru hari siang. Betul ke yang biru tu langit? Betul ke yang biru tu langit sedangkan jarak langit sangat jauh? Jarak langit sangat jauh. Bolehkah kita katakan langit itu biru? Baik, seterusnya tuan-tuan. Maka diketahuinya barang yang dahulu daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kemudian hingga sesuatu yang amat tersembunyi, seperti kaki semut yang hitam. Tuan-tuan, seperti kaki semut yang hitam, yang berjalan di atas batu yang berwarna hitam di dalam malam yang kelam, yang sangat kelam. Masya-Allah. Jadi semuanya dalam ilmu Ta'ala. Kan seekor semut berwarna hitam, kan kemudian berjalan pula waktu malam, kemudian duduk pula kat batu warna hitam. Dah sebati dengan batu tu. Boleh ke kita kesan? Tak boleh kan? Kecuali mungkin kita gunakan apa tu, infra kan, kamera infra tu, ataupun teropong infra merah tu kan. Jadi kat situ kita dapat kesan lah. Kalau tak ada alat tu memang tak boleh apa. Silap-silap kita lalu kat tu, kat kayu batu tu kan, disongek lah kita kaki kita. Dah terasa songek podih kan, barulah tahu ada semut. Semut hitam, semut merah kan, ataupun kalau jengking dan sebagainya. Baik, seterusnya tuan-tuan, dan diketahuinya pula barang yang terlintas dalam hati seseorang. Insya-Allah Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas dalam hati kita. So janganlah kita nak memongak dengan Allah Ta'ala kan. Janganlah kita nak berbohong dengan dia. Dia tahu. Kalau dengan makhluk bolehlah kita nak berbohong. Tapi dengan Allah Ta'ala tak boleh. Kerana dia tahu apa yang terlintas dalam hati kita. Seterusnya, dan barang yang memandang oleh mata, maka diketahui yang maujud dan yang makdum. Jadi Allah Ta'ala tahu benda yang maujud dan benda yang makdum. Maka tiada dikatakan ilmu itu mudah dan payah, dan usaha dan nazar. Maka tiada dikatakan ilmunya ilmu Allah Ta'ala tadi kan, tiada dikatakan ilmu Allah Ta'ala itu mudah dan payah dan usaha dan nazar, yang ditilik dan fikir. Dia tidak macam tu. Bukan Allah Ta'ala bukan macam tu. Macam kita kan, dalam dunia ini ada ilmu yang mudah, ada ilmu yang payah kan. Kalau kita nak berilmu, kita kena belajar. Kita belajar, kena berguru kan, kena mengaji dan sebagainya, barulah boleh. Kena ilmu pula ada yang perlu kepada ilmu, perlu berfikir. Kalau tak fikir tak dapat ilmu tu. Contohnya ilmu matematika,
Matematik kan, matematik tambahan. Jadi kalau kita tak tahu formula dia memang tak boleh nak jawab. Jadi dia banyak memainkan kita punya IQ kan, otak kita. Kalau otak kita tak berjalan, tak ada buat apa. Tapi ada ilmu-ilmu yang tak perlu fikir sangat pun. Tak perlu fikir sangat, kita dah tahu dah jawapan dia. Apalagi kalau zaman sekarang ni main tekan-tekan kan. Kalau zaman sekarang ni main tekan-tekan je. Kalkulator dah ada kat handset kan. Tak payah banyak benda kita fikir dah. Tekan-tekan dah dapat jawapan dia. Macam tu. Seterusnya tuan-tuan. Dan barang yang memandang oleh mata, maka diketahuinya yang maujud dan yang makdum. Maka tiada dikatakan ilmunya itu mudah dan payah dan usaha dan nazar yang ditilik dan fikir. Maka diketahuinya akan segala benda yang wajib pada zatnya Allah Ta'ala. Dia tahu benda yang wajib pada zatnya Allah Ta'ala dan pada segala sifatnya Allah. Dan diketahuinya akan segala yang mustahil, seperti syarikun, mana syarik ni perkongsian, seperti perkongsian bagi Allah Ta'ala. Mustahil bagi Allah perkongsian. Jadi dia tahu dia tidak ada sekutu, dia tidak ada perkongsian dalam mentafsir alam. Kemudian yakni diketahuinya akan syariknya itu tiada maujud, mana perkongsiannya itu tiada maujud, ataupun yang sekutu dengannya tiada maujud sesekali. Dan jikalau ada nescaya datang kebinasaan bagian-bagian. Jadi kalau adalah sekutu bagi Allah, maka akan berlakulah kebinasaan. Lau kana innallahi, kalau seandainya di sisi Allah Ta'ala itu ada dua, la fasadata, nescaya rosaklah alam. Kalau ada dua Tuhan, rosak alam, hancur alam. Kenapa akan menjadi pergaduhan, perkongsian kuasa? Jadi Allah Ta'ala tidak ada perkongsian kuasa. Macam tu. Malah dalam dunia pun kalau berkongsi kuasa pun boleh bertelagah, boleh bergaduh, boleh telagah bila berkongsi kuasa. Gitu. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian dan diketahui segala yang harus, diketahuinya dengan segala yang harus bagi Allah Ta'ala, dan telah mentarif setengah mereka itu akan sifat ilmu itu dengan katanya, iaitulah satu sifat yang maujudat, satu sifat yang wujud ataupun subuti, lagi qadim, qadim yang sedia, yang menyatakan dengan dia segala maklum daripada segala benda yang wajib dan segala yang harus dan segala yang mustahil, atas barang yang muafakat dengan hakikat, akan sebagai nyata yang tiada diihtimalkan lawannya. Sebagai nyata yang tiada dipertanggungkan lawannya sesekali, dengan satu jalan jua. Dengan satu jalan jua. Itu dikatakan sebagai ilmun. Ilmu ni satu sifat yang maujud, yang wujud pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang qadim, yang menyatakan dengan dia segala benda yang maklum, sama ada benda yang wajib, benda mustahil dan benda yang harus, kan? Atas barang muafakat dengan hakikat, akan sebagai nyata yang tiada ihtimal dipertanggungkan lawannya sesekali, dengan satu jalan jua pun. Baik, apa maksudnya tuan-tuan? Maka keluar dengan yang nyata itu yang tiada nyata. Maka keluar dengan nyata itu dengan yang tiada nyata, maka bukan termasuk dalam ilmu Allah Ta'ala. Seperti zan, mana 75% keyakinan, atau syakun, ragu, 50% keraguan, dan waham, mana 25% yakin, kan? 75 lagi tak yakin. Maka tiada dinamakan sebagai ilmun, tidak dikatakan sebagai ilmun. Jadi ilmun ni mestilah 100%. Kalau manusia ni ada masanya dia akan ada rasa ragu-ragu. Allah Ta'ala tidak ada ragu-ragu. Kalau kita ada ragu-ragu, kan? Ada masanya tingkatan zan kita ni 75% keyakinan kita. Ada masanya 25% tingkat keyakinan kita. Berbeza dengan ilmu yang ada kepada Allah Ta'ala, tidak ada zat, tidak ada syak, tidak ada waham. Kita ada begitu. Itu bezanya ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu yang ada pada kita. Baik.
Seterusnya tuan-tuan, dan keluar dengan atas barang muafakat dan hakikat itu, iaitulah jahil murakab. Kerana bahasanya tiada nyata atas muafakat dengan hakikat. Jahil murakab pun fahamilah. Jahil ada dua, jahil basit, jahil murakab. Jahil basit ni jahil yang dia tahu dia jahil. Dia tahu dia jahil, kita katakan jahil basit. Jahil murakab ni dia tak tahu dia jahil. Itu lagi teruk, dia tak tahu dia jahil. Dia anggap dia ni alim, dia dipandai, dia bagus, tapi sebenarnya dia jahil, tak tahu apa. Kalau basit, jauh basit ni masih tahu lagi dia jahil. Dia nak belajar dia tahu dah, dia tahu kelemahan dia lah. Dia memang saya jahil lah, tak tahu apa. Yang menjadi masalah ni, yang orang tak mengaku jahil. Dia betul, kau cakap tu dia betul, orang semua salah. Jadi ilmu Allah Ta'ala tadi tidak didahului oleh jahil. Tidak didahului oleh jahil. Jahil dulu, kemudian baru Allah Ta'ala alim. Tak boleh macam tu. Jadi ilmu Ta'ala tu dia sentiasa alim, mengetahui. Dan keluar dengan atas barang yang fakat dengan hakikat itu ialah seperti jahil merekam. Kerana bahasanya tiada nyata atas muafakat dengan hakikat. Dan keluar dengan tiada ihtimal lawan. Dan keluar dengan tiada ihtimal lawan itu ialah etikat yang jazam. Kerana bahawasanya ihtimal lawan ia dengan mesyakkan, meragukan oleh orang yang mesyakkan dia, meragukan dia oleh orang yang meragukan dia. Dan dikenaki dengan segala maklum itu tiap-tiap yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Maka masuk ke dalam yang wajib itu barang yang tiada kesudahan baginya daripada sifat kamalan, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kesempurnaan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang semula. Dan keluar dengan tiada diihtimalkan lawan. Kalau di pergi ta'rif tadi kena sebut tiada diihtimalkan lawan. Apa yang disebut dalam definisi sifat ilmu tadi? Ke atas tadi dia kata ilmu ialah sifat yang maujudan lagi qadiman, yang menyatakan dia segala maklum daripada segala benda wajib dan segala harus dan segala mustahil atas barang muafakat dengan hakikat akan sebagai nyata yang tiada diihtimalkan lawannya sekali. Tiada ditanggungkan lawannya sekali dengan satu jalan dua. Jadi keluar dengan tiada diihtimalkan itu ialah etikat yang jazam. Etikat yang jazam kerana bahawasanya ihtimal lawan ia dengan mesyakkan, kan, meragukan oleh orang yang meragukan dia. Meragukan dia oleh orang yang meragukan dia. Mana ada perasaan ragu. Ada perasaan ragu. Kalau Allah Ta'ala tidak ada perasaan ragu. Betul tak? Allah Ta'ala tidak ada ragu apa-apa. Kita ni ada yang meragukan. Dan dikenaki dengan segala maklum itu tiap-tiap yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Maka masuk dalam yang wajib itu barang yang tiada kesudahan baginya daripada sifat kamalan, sifat-sifat kesempurnaan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian lagi masuk dalam yang jaiz. Itu barang yang tiada kesudahan. Ialah seperti nikmat syurga. Seperti nikmat syurga dan juga azab neraka bagi ahli daripada keduanya. Kan? Bagi ahli keduanya, kalau ahli syurga, syurgalah, kalau neraka, nerakalah. Itu makna ahli keduanya. Maka diketahuinya dengan secara tafsir, jikalau tiada hingga sekalipun seperti sifat kamalan bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tahu secara tafsir, secara terperinci lah, tahu siapa ahli syurga dan siapa ahli neraka. Siapa ahli syurga, siapa yang tahu, Allah Ta'ala tahu secara tafsir, terperinci. Kita ni tak tahu sangat. Kita tahunya kalau amal soleh, insya-Allah lah masuk syurga. Cuma berapa bilangan ahli syurga tak tahu. Dalam ahli keluarga kita berapa orang masuk syurga tak tahu. Dalam jemaah Qaryah kita, kampung kita besok masuk syurga berapa orang tak tahu. Yang masuk neraka berapa orang pun kita tak tahu.
Kita tak tahu secara tafsir, secara terperinci. Kalau secara ijma' tu kita tahulah siapa yang soleh insya-Allah masuk syurga lah. Yang tak soleh, yang jahat ni masuk neraka lah. Kita tahu macam tu je lah. Tapi Allah Ta'ala ilmunya, dia mengetahui secara tafsir mana terperinci siapa penghuni syurga dan siapa penghuni neraka, insya-Allah. Ulang semula. Demikian lagi masuk di dalam yang jaiz, yang harus itu barang yang tiada kesudahan. Itulah seperti nikmat syurga dan azab neraka bagi ahli pada keduanya ahli syurga ataupun neraka, maka diketahuinya dengan tafsir terperinci jikalau tiada hingga sekalipun, mana jikalau tiada terbatas sekalipun. Allah Ta'ala tahu berapa jumlah manusia yang masuk syurga tu, semua Allah Ta'ala tahulah. Berapa jumlah masuk neraka pun Allah Ta'ala tahu. Dengan jumlah yang tidak terhingga banyaknya, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu ke? Tak tahu. Yang kita tahu, siapa buat amal soleh masuk syurga, yang amal tak soleh masuk neraka. Itu saja. Seterusnya tuan-tuan, dan kata kil diketahuinya dengan tafsir itu barang yang ada baginya kesudahan. Adapun yang tiada baginya kesudahan, maka mustahil bahawa diketahuikannya dengan kehinggaannya, maka kaul ni dhaif, tiada dapat dipegang dengan dia. Ada mana ada pendapat menyatakan bahawa Allah Ta'ala tahu dengan secara tafsir barang yang ada baginya kesudahan. Barang-barang yang tidak ada kesudahan Allah Ta'ala tak tahu. Ni kata kilah, kata pendapat. Kata kil ni mana pendapat lemah. Jadi pendapat lemah menyatakan bahawa Allah Ta'ala tahu barang-barang kata kil maknanya azan. La ilaha illallah astagfirullah. Baik, kita sambung sekali lagi insya-Allah. Dan kata Syekh Suhaimi, dan hasil dakwa orang yang berkata tiada diketahui barang yang tiada kesudahannya dengan tafsir itu, tiada kufur etikat itu. Kata Syekh Suhaimi, dan hasil dakwaan lah
Dakwaan ni macam perbantahan lah, perbantahan dan sebagainya. Orang yang berkata tiada diketahui barang yang tiada kesudahannya dengan tafsir, itu tiada kufur itikat orang tu. Orang tu tak kufur lah itikat dia. Kalau seandainya dia kata, kedakwaan dia kata kan, tiada diketahui barang yang tiada kesudahannya dengan secara tafsir. Kalau dia katalah Allah Ta'ala ni kan, Allah Ta'ala tak tahulah benda-benda yang tiada kesudahannya. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu benda yang tiada kesudahan. Benda tak kesudahan, benda yang ada kesudahan ke benda tak ada kesudahan, semua diketahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang kekal dalam syurga tu kan hidup dalam keadaan tiada kesudahan. Orang masuk syurga, dia akan kekal dalam syurga tu mana keadaan tiada kesudahan, dia hidup dalam syurga tu. Orang neraka pula, mereka kalau dah Allah Ta'ala confirm kekal orang tu dalam neraka, dia hidup dalam neraka tu tiada kesudahan. Tiada kesudahan, hidup dalam neraka. Okey, ni benda-benda ni yang dia nak bahas ni. Benda yang dia nak bahas. Jadi kata Syuhaimi, dan hasil dakwa mana perbantahan orang yang berkata tiada diketahui barang yang tiada kesudahannya dengan secara tafsir, itu tiada kufur itikat orang itu. Dan jikalau ada haram sekalipun, walaupun benda tu haram disebut kan, tapi orang tu dia punya etikat tu masih tak jatuh pada kufur lah. Tapi meragukanlah etikat dia. Maka jikalau engkau kata muqtada, mana muqtada kehendak, muqtada ataupun maksud ataupun kehendak, keadaan ilmu Allah Ta'ala meliputi bagi barang yang tiada kesudahan dengan jalan tafsir mana terperinci, itu bahawasanya tiada baginya kesudahan. Dan muqtada mana maksud ataupun tujuan, tiada kesudahan itu tiada tafsir, maka adalah antara keduanya itu berlawanan. Antara keduanya berlawanan. Pertama tadi ilmu Allah Ta'ala itu meliputi bagi barang yang tiada kesudahan dengan jalan tafsir terperinci. Yang kedua tiada kesudahan bagi tiada kesudahan itu tiada tafsir. Mana Allah Ta'ala tak tahulah. Pertama tadi Allah Ta'ala tahu secara tafsir terperinci benda-benda tiada kesudahan. Yang kedua Allah Ta'ala tak tahu kan benda-benda yang secara tidak ada kesudahan dengan secara tafsir. Jadi maka keduanya itu berlawanan antara satu sama lain. Kerana yang menghukumkan ketiadaan hingga itu tiada boleh ditafsirkan. Kerana menghukumkan benda ketiadaan hingga itu tiada boleh ditafsirkan. Benda yang tidak boleh kita nak, tidak ada kesudahannya, macam mana kita nak tafsirkan? Macam mana kita nak perhuraikan? Benda-benda tidak ada kesudahan. Yang kita boleh huraikan ini tuan-tuan ialah benda-benda yang ada kesudahan. Benda yang tiada kesudahan mana yang boleh kita nak huraikan? Ini benda ni yang dia nak bahas kat sini ni. Jadi ada yang memperdebatkan itulah macam mana Allah Ta'ala boleh ada mengetahui benda-benda yang tidak ada kesudahan? Macam mana Allah Ta'ala boleh tahu benda-benda yang tiada kesudahan? Seperti hidup dalam syurga yang tiada kesudahan, macam mana Allah Ta'ala boleh tahu pula? Sedangkan apa kita faham ni, benda-benda yang tiada kesudahan tak boleh kita nak perhuraikan lagi. Benda-benda yang ada kesudahan boleh kita huraikan, boleh kita mempendapatkan benda itulah kalau seandainya benda itu ada kesudahan dia. Kalau benda tak ada kesudahan tak boleh. Contohlah benda tak kesudahan apa dia? Nombor 1, nombor 2, 3, 4. Sampailah orang kata tak berapa ribu, berapa juta, berapa banyak kosong-kosong tu kan kita tak tahu dia. Tiada kesudahan kat begitu. Benda tak ada kesudahan tak boleh kita nak tafsirkan, tak boleh kita nak perhuraikan lagi. Sebab apa? Tiada kesudahan dia. Betul juga hidup dalam syurga besok tidak ada kesudahan. Tapi Allah Ta'ala boleh termasuk dalam ilmu Allah Ta'ala tadi, walaupun benda tu tiada kesudahan dia. Betul juga bawah daripada kosong, negatif kan.
negatif 1, negatif 2, sampailah negatif 100, negatif 200, negatif kata 1000, 10,000 negatif. Tak apa banyak negatif lah. Tak apa banyak kosong negatif ni. Kita pun tak boleh nak anggarkan ni bilion, trilion negatif kan. Okey. Jadi benda yang tidak ada kesudahan sepatutnya tak boleh nak uraikan lagi dah. Tak boleh kita nak uraikan. Itulah benda yang dia nak sebut kat sini lah. Macam tu. Seterusnya, maka adalah antara keduanya itu berlawanan, kerana yang menghukumkan ketiadaan hingga itu tiada boleh ditafsirkan, tiada boleh diperhuraikan lagi. Dan yang menghukumkan boleh tafsir itu ada baginya hinggaan, mana ada baginya kesudahan. Benda yang boleh tafsirkan, mana benda yang boleh ada penghuraian, ada penghabisannya. Bila benda ada penghabisan boleh kita uraikan. Inilah yang berpatutan. Dan kerana inilah berkatalah seorang imam dalam kitabnya yang bernama Burhanun, kitab Burhan, baginya barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui barang yang tiada kesudahan, dengan tafsir itu kami sapihkan, kami bodohkan akalnya, maka telah menjawab oleh Syekh Jauhari dengan bahawasanya orang yang berkata sapih itu kias yang gaib dengan benda yang syahid. Kias benda yang orang ini mengiaskan benda yang gaib dengan benda yang nampak. Ya, ini kias ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu yang baru. Dan kias ini ialah kias yang fasid. Kalau kita nak buat kias macam tu tak boleh, kata Syekh Zahari. Sedangkan Al-Hakim, Al-Imam kata, disebut dalam kitab Burhan, dia kata Allah Ta'ala mengetahui, barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui barang yang tiada kesudahan dengan tafsir, dengan terperinci, maka kami sapihkan akalnya, kami bodohkan akalnya. Maka pendapat ini telah ditolak oleh Syekh Jauhari dengan berkata bahawa orang yang berkata sapih itu orang yang bodoh, orang tak cerdik, dia kata. Kenapa? Dia meletakkan kias benda yang gaib kepada benda yang nampak. Mana dia nak mengiaskan ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu yang baru, benda haris. Benda qadim nak dikiaskan dengan benda yang hadis, benda baru dengan qadim, mana boleh. Dan kias ini telah menjadikan kias yang fasid. Dan ketiadaan mengetahui kami dengan hakikat zatnya dan hakikat sifatnya itu mewajibkan bagi kami kesukaran menjawab persoalan ini. Kan, kata Syekh Jauhari pun, dia pun susah nak jawab benda ni. Susah nak jawab. Kerana yang kita tahu bahawa kan Allah Ta'ala tadi mengetahui benda-benda yang tiada kesudahannya, dan dia mengetahui secara tafsir, secara terperinci pula. Sedangkan kita tak tahu benda yang kita akan datang, benda-benda yang tidak ada kepehinggaan, tak boleh tahulah. Macam tadilah nombor kan, nombor daripada kosong tu sampai kepada berapa trilion, juta-juta, bilion, trilion pun kita tak tahu berapa. Bilakah kesudahan dia? Tak tahu kesudahan dia. Jadi kita tak boleh nak uraikan lagi lah. Kita hanya tahu boleh urai benda-benda yang kita sampai jangkaan pemikiran kita saja. Benda yang tak terjangkau pemikiran kita tak boleh. Kita dengan alam kita ni, alam dunia terdapat luas sebentang. Pemikiran manusia boleh menjangkau benda-benda yang boleh mereka kesan di alam dunia ni, dengan bulan-bulan, bintang, planet-planet dan sebagainya kan. Benda-benda yang dapat dikesan oleh orang kata alat teropong kan, teropong yang harga kadang berjuta-juta harga dia. Malahan manusia pun juga menghantar orang kata apa tu, satelit yang angkasa lepas, dihantar ke sana untuk mengesan bintang-bintang terdapat di angkasa raya. Tapi mereka boleh ke mengira jumlah bintang-bintang itu? Boleh tak kira berapa jumlah bintang-bintang terdapat di angkasa luas yang begitu luas ini? Tak boleh. Jadi mana kita perlu nak uraikan lagi lah secara terperinci setiap daripada bintang-bintang tersebut. Jadi nak menyatakan kita terbatasnya ilmu manusia tadi berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham kan? Dan adapun dengan nisbah pada ilmu Allah, wallahu a'lam bissawab wa ilaihi
Kita wajib untuk ilmu atau macam ilmu sains, matematik dan yang macam belajar global Ilmu ilmu kebal. Dia ilmu kebal ni dia tengok pada tujuan dia. Apa tujuan dia belajar ilmu kebal tu? Kan? Kalau tujuannya untuk kebaikan, okeylah. Tapi kalau tujuannya untuk nak menunjuk-nunjuk ke orang lain, dia hebat, dia ni bagus, tak ada gunalah kita belajar benda tu. Kalau seni kebal ni digalakkan pada zaman sahabat pun, sahabat belajar kebal. Jadi sahabat ada tak sahabat belajar kebal? Tak ada. Sebab dia orang nak mati syahid dalam peperangan. Jadi kalau seandainya belajar kebal, mungkin Nabi boleh bagi, bukan Nabi tak boleh bagi pun ilmu kebal. Boleh Nabi bagi ilmu kebal kalau nak ilmu kebal lah. Tapi sahabat tak minta pun ilmu kebal. Sebab apa? Masing-masing nak mati syahid. Itu tujuannya. Kita jangan belajar. Tapi kalau kita belajar hanya sekadar untuk mempertahankan Islam dan supaya Islam dapat kemenangan, boleh je, tak ada masalah lah. Tapi janganlah orang kata nanti riak pula, riak, takabur dan sebagainya. Sebab ada yang belajar mukabal ni, bila orang tikam dia tak mati dan sebagainya, maka dia kata dia anggap dia hebat lah, dia bagus kan. Dia ni macam dah anggap macam Tuhan pula, tak mati-mati kan. Tapi lah macam mana pun kan, bila ajal dah sampai tu mati jugalah. Macam mana kebal macam mana pun kalau kita belajar ilmu tu, tapi kalau Allah takdirkan mati, malaikat maut kata tak apa, kau belajar lah, tak apalah. Malaikat maut kata sampai masuk dia datang juga. Malaikat maut kan, walaupun tum fi burujin musyaidah, sekalipun kamu berada dalam tembok besi, sekalipun kamu berada dalam tembok besi, kata kalau aku dah diperintahkan untuk cabut nyawa kamu, kan datang juga kan, tak boleh buat apa, mati juga kan. Saya tengok orang yang kebal-kebal, ada tak yang dulu-dulu lah, zaman-zaman dulu dia kebal, tapi zaman sekarang dia masih hidup lagi, ada tak? Tak ada. Siapa je yang dulu yang kebal-kebal lah, sampai bila sampai mati juga lah, tak dapat dia nak mempertahankan kekebalan itu. Macam tu. Kalau dia hidup pun, umur dia pun tak tahu berapa dah. Dah berapa ribu tahun dah umur dia kalau dia masih hidup lah. Macam tu. Sebab umur dia kebal, dia tak mati-mati kebal. Itulah kita sebenarnya tak digalakkan lah. Kata tapi kalau sekadar berperang tu nak mempertahankan Islam, okey je. Tapi takut nanti kita menyalahkan gunakan tu, yalah ilmu kebal tu salah gunakan, dah ada sifat riak, takabur dan sebagainya, dan menganggap diri itu tak mati-mati. Itulah kan, wallahu alam. Ada ke sini ilmu kebal? Ada kat sini ilmu kebal? Tak ada kan? Tak ada, insya-Allah. Sekolah sekadar itu perbincangan kita, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'alaman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatan ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana ta'rifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma jama'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qadarallahu minkum. Tuan, kitab kitab baru ni dia punya tulisan ni tu kocik-kocik. Yang lama tu tulisannya yang lama tu kitab besar-besar aja tulisan itu.